Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Samsudin dan ini adalah Pastikan Saya edisi Jumaat 7 Januari 2022. Anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Untuk mudah, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan suka untuk kami membawa pesanan dan peringatan daripada pihak MKN melalui pesanan ringkas SMS, iaitu keluarga Malaysia diingatkan untuk terus bersiap sedia akan bencana banjir dan terus mematuhi SOP dan arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Dan kami di Pastikan Saya mengucapkan salam takziah bagi keluarga mangsa banjir dan berdoa agar segala urusan dipermudahkan dan keadaan kembali pulih seperti sedia kala, insya-Allah. Pada 7 Januari 2022, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah sebanyak 3,381 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,780,080 kes yang telah direkodkan. Ini adalah senarai negeri-negeri yang merekodkan kes. Skim harga maksimum keluarga Malaysia berkuat kuasa selama 35 hari, iaitu dari 1 Januari 2022 sehingga 4 Februari 2022. Kategori ayam terdapat 3, iaitu ayam hidup, ayam standard dan ayam super. Ayam hidup borong di Semenanjung adalah sebanyak RM6.50 dan di Sabah dan Sarawak ada peningkatan sebanyak RM60. Bagi ayam standard pula adalah sebanyak RM9.10 dan RM10.10 bagi ayam super. Bagi mendapatkan info harga yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna atau Facebook rasmi mereka. Sejak semalam telah tular tangkap layar screenshot palsu mengenai butiran peribadi dan status vaksinasi COVID-19 Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang disemak melalui laman sesawang vaksin COVID. Untuk makluman, laman sesawang tersebut diwujudkan pada peringkat awal pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi memudahkan urusan semakan kepada orang awam. Walau bagaimanapun, selepas kadar vaksinasi populasi dewasa mencapai 90% pada bulan Oktober 2021, laman sesawang tersebut tidak lagi aktif atau dikemas kini. Untuk rekod, beliau telah pun mendapat suntikan dos pertama vaksin CoronaVac pada 18 Mac 2021 dan merupakan individu pertama di Malaysia yang menerima vaksin keluaran Sinovac tersebut. Malah pengambilan dos pertama tersebut turut disiarkan secara langsung di saluran televisyen. Manakala suntikan dos kedua, beliau telah terima pada 8 April 2021. Beliau juga sudah menerima suntikan dos penggalak vaksin Comirnaty keluaran Pfizer pada September tahun lepas sebelum berlepas ke Himeji, Jepun bagi mesyuarat Jawatankuasa Rantau Pasifik Barat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WPRCM ke-72. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin ingin mengambil kesempatan ini untuk menafikan sekali lagi maklumat yang dipaparkan di dalam tangkap layar tertular tersebut. Beliau meminta orang ramai untuk tidak terpengaruh dengan tindakan pihak tidak bertanggungjawab untuk menidakkan usaha vaksinasi negara. Menurut Badan Kawal Selia Air Melaka BKSA, untuk makluman, paras empangan durian tunggal dan empangan jus telah mencapai tahap 100%. Setakat ini, Kerajaan Negeri Melaka tidak membuat sebarang keputusan untuk melepaskan air dari kedua-dua empangan ini kerana kadar limpahan yang berlaku adalah terkawal, iaitu hanya melalui sistem spillway sedia ada. Kenyataan yang diviralkan berkaitan pelepasan air empangan durian tunggal itu adalah tidak tepat. Ia adalah merujuk kepada pintu air tidal gate di sungai yang dibuka bagi melancarkan aliran air. Berdasarkan analisis model Met Malaysia Weather Research and Forecasting Model MMDWRF, European Centre for Medium Range Weather Forecast ECMWF dan Global Forecast System GFS, kawasan penumpuan angin dijangka berlaku di Sarawak mulai 9 Januari 2022. Keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan. Seterusnya boleh mengakibatkan kejadian banjir terutamanya di tengah dan barat Sarawak. Dalam pada itu, negeri-negeri di Semenanjung dan Sabah dijangka mengalami keadaan cuaca ribut petir pada sebelah petang hingga ke malam. Orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web Met dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih.
Penipuan yang dilakukan secara panggilan telefon atau Macau scam bukanlah sesuatu yang baru. Pihak polis melalui siasatan dan operasi yang berterusan sentiasa komited untuk memastikan pelakuan jenayah ini dapat dibendung. Namun kumpulan sindiket yang dikenal pasti turut melibatkan rangkaian di luar negara menyukarkan tindakan pembantrasan dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan rekod sepanjang tahun 2021, sejumlah 1,585 kes Macau scam telah disiasat melibatkan kerugian berjumlah RM560,886,377 dan juga seramai 9,646 individu telah ditahan kerana disyaki terlibat dengan kegiatan ini. Adalah ditegaskan, sebarang maklumat perbankan seperti ID, kata laluan dan nombor telefon adalah data yang amat penting dan sulit. Maklumat-maklumat ini sama sekali tidak boleh dimaklumkan kepada orang lain, khususnya individu yang tidak dikenali. Pihak polis menyeru orang ramai untuk sentiasa berwaspada dan peka dengan modus operandi yang digunakan oleh penjenayah. Sebarang kemusykilan maupun nasihat berkaitan jenayah komersial, orang ramai bolehlah berhubung dengan pihak polis melalui CCID Scam Response Center di talian 03 2610 1559 atau 1599. Baru-baru ini telah terkesan beberapa video yang tular di media sosial menunjukkan kanak-kanak dipercayai bukan warga negara sedang meminta sedekah di jalanan. Kejadian dipercayai berlaku di sekitar Kuala Lumpur. Bertindak ke atas video tersebut, pihak polis telah menjalankan usaha untuk mengesan kanak-kanak berkenaan. Beberapa peruntukan undang-undang boleh diambil seperti berikut. Yang pertama, Seksyen 32 Akta Kanak 2001. Yang kedua pula, Seksyen 283 Kanun Keseksaan, bahaya atau galangan di jalan awam atau di haluan pelayaran awam. Dan yang ketiga, Seksyen 27(c) Akta Kesalahan Kecil 1955, peminta-peminta sedekah. Pihak polis Kuala Lumpur memberi amaran keras agar orang ramai tidak terlibat dengan apa-apa kesalahan yang melanggari undang-undang. Pihak polis juga menyeru kepada orang ramai untuk menyalurkan sebarang maklumat berkaitan jenayah ke hotline polis Kuala Lumpur di talian 03 2146 0584 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Pihak polis daerah Sungai Buloh mengesahkan telah menerima satu laporan polis yang telah dibuat oleh seorang lelaki Melayu pada 5 Januari 2022 pada jam 9.49 yang bekerja sebagai anggota penguatkuasa Majlis Pembandaran Kuala Selangor. Pada 5/1 telah tular satu rakaman video di mana media sosial terdapat kejadian seorang lelaki Melayu bertugas sebagai anggota penguatkuasa Majlis Pembandaran Kuala Selangor yang sedang menjalankan tugas menyaman kenderaan yang menyalahi undang-undang dalam kawasan tugasan iaitu di Jalan Bidara 62 Sarjana Utama telah diprovokasi oleh seorang lelaki Melayu. Bertindak di atas laporan yang diterima pada 5/1, lebih kurang jam 10 malam, pihak polis daerah Sungai Buloh telah berjaya membuat tangkapan terhadap seorang Melayu yang berumur 30 tahun di pekarangan pam minyak Shell, Jalan Bidara 63 Sarjana Utama. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai orang yang tertera di kaca TV anda sekarang diminta menghubungi Ketua Unit Siasatan Jenayah Terkelas, Superintendent Junainah binti M. Kasbolah di talian 019 705 1222 atau Pegawai Penyiasat Inspektor Syahril bin Mohamad di talian 019 541 4014. Penama dikendaki bersabit waran tangkap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Session Jenayah Cyber Kuala Lumpur pada 20 Disember 2021 berikutan kegagalan penama untuk hadir pertuduhan kes penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri Malaysia di bawah Seksyen 233(1)(a)(1) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Aplikasi MySejahtera kini mempunyai satu ciri tambahan yang dikenali sebagai MySJ Trace. Ianya bagi membolehkan pengesanan kontak rapat kepada kes positif jangkitan COVID-19. Perkara ini dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Menurut beliau, ciri baru ini boleh dimuat turun mulai 26 Disember tahun lepas. Menteri Kesihatan memaklumkan bahawa ciri ini juga menggantikan fungsi check-out dan membolehkan pengesanan kontak rapat yang turut menggunakan ciri baru yang sama. Ini kerana MySJ Trace yang menggunakan sistem Bluetooth akan memberi maklumat secara langsung bilangan interaksi dengan pengguna lain yang turut mengaktifkan ciri baru berkenaan. Keseluruhan proses dan pengesanan kontak dan penyimpanan data dijamin keselamatan kerahsiaan oleh kerajaan.
Datuk Haji Rozi bin Mohamed Said, Ketua Pengarah Keselamatan Negara Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri pada 6 Januari 2022 telah memaklumkan mengenai tiada Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dan tiada juga pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan dan yang terakhir tiada juga penambatan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Baik saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kepada mereka yang masih tak nak terima vaksin, pesanan saya kepada mereka ialah COVID-19 ni benar. Janganlah kita elakkan daripada mendapat vaksin kerana dia mungkin akan menyebabkan kematian dan jangkitan dalam keluarga kita. Jadi sebelum kita dan keluarga kita dijangkiti dan berakhir dengan kematian, adalah lebih baik kita mengambil vaksin untuk langkah-langkah pencegahan. Vaksin yang telah pun diluluskan oleh NPRA adalah selamat dan berkesan. Jadi inilah langkah-langkah pencegahan yang dapat kita ambil untuk mengelakkan jangkitan dan juga kematian. Yang masih belum menerima vaksin, tampil ke depan untuk mendapatkan vaksin dengan seberapa segera. Inilah nasihat kita kepada semua mereka yang masih belum menerima vaksin. Kita bersua kembali. Satu mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat akan diadakan pada 20 Januari ini. Mesyuarat itu bagi mendalami kesusahan rakyat yang terkesan ekoran musibah banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mesyuarat khas tersebut diadakan selaras dengan Peraturan Mesyuarat 11-3 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Ia bagi membincangkan perkara berkaitan kepentingan negara iaitu banjir dan pasca banjir, penyelesaian bantuan kepada keluarga Malaysia dan perancangan jangka panjang pengurusan bencana itu. Pelaksanaan mesyuarat khas berkenaan telah disembah maklum dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jelasnya mesyuarat khas ini penting untuk memberi ruang kepada kerajaan menjelaskan kepada rakyat mengenai tindakan dan perancangan kerajaan menangani isu-isu banjir. Vaksin COVID-19 Comirnaty keluaran Pfizer diberikan kelulusan pendaftaran bersyarat untuk imunisasi kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan itu dibuat pada mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-368 yang bersidang semalam. Comirnaty 10 mcg Concentrate for Dispersion for Injection diluluskan untuk imunisasi COVID-19 kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Sediaan ini mempunyai kekuatan yang lebih rendah berbanding vaksin Comirnaty yang diberikan kepada individu berusia 12 tahun dan ke atas. Sementara itu, mesyuarat berkenaan juga meluluskan Comirnaty 3 Sucrose 30 mcg dengan formulasi baharu untuk imunisasi COVID-19 kepada individu berumur 12 tahun dan ke atas. Formulasi baru ini tidak memerlukan pencairan sebelum disuntik dan mempunyai tempoh jangka hayat yang lebih panjang iaitu 10 minggu berbanding formulasi sedia ada iaitu 1 bulan apabila disimpan pada suhu 2 darjah Celsius hingga 8 darjah Celsius dinyah beku. Baik, cadangan pelepasan cukai kepada syarikat yang memberi bantuan kepada komuniti terjejas banjir wajar dipertimbangkan. Ia bukan sahaja menggalakkan lebih banyak entiti korporat tampil membantu tetapi inisiatif tersebut berupaya mempercepatkan fasa pemulihan banjir. Bagaimanapun, Ketua Percukaian Malaysia Ernst & Young Farah Rosli berpendapat aspek ketelusan perlu ditekankan agar bantuan sampai tepat kepada golongan sasar bukan sekadar memenuhi tanggungjawab sosial korporat CSR. Bagi beliau, apa yang penting ialah memastikan hasil atau bantuan itu sampai kepada golongan sasar. Kerana itu, untuk mendapatkan potongan, kena ada resit ataupun dokumen sokongan yang sepatutnya disimpan pembayar cukai itu sendiri. Cadangan ini baginya boleh diterima dan akan menggalakkan lagi pihak yang berkemampuan untuk terus menyalurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan seperti mereka yang terkesan banjir.
Keadaan banjir di 4 negeri Pahang, Melaka, Sabah dan Negeri Sembilan bertambah baik dengan jumlah penduduk terjejas di Pusat Pemindahan Sementara PPS mencatatkan tren penurunan malam tadi. Di Pahang, setakat 11 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir turun kepada 399 orang daripada 123 buah keluarga yang masih ditempatkan di 12 PPS membabitkan daerah Temerloh, Pekan, Bera dan Rompin. Manakala di Melaka turut menyaksikan penurunan kepada 406 orang daripada 108 keluarga berbanding 418 orang daripada 111 keluarga pada 4 petang semalam. Kesemua penduduk terjejas adalah dari satu kawasan di Alur Gajah. Di Sabah, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 202 orang daripada 50 keluarga. Dua lagi PPS ditutup, masing-masing satu di Sandakan dan Paitan apabila kesemua yang terkesan banjir dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Di Negeri Sembilan turut menyaksikan penurunan setakat 11 malam tadi dengan 69 individu membabitkan 17 keluarga di 3 PPS. Di Johor, PPS terakhir di Mersing ditutup sekaligus menjadikan hanya 4 daerah terjejas akibat banjir. Bagaimanapun jumlah penduduk terjejas sedikit meningkat kepada 4,475 berbanding 3,985 petang semalam. 4 pusat pemberian vaksin PPV integrasi dengan kapasiti yang lebih besar telah dikenal pasti akan mula beroperasi pada 15 Januari 2022. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ini bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksinasi dos penggalak di Lembah Kelang. PPV integrasi tersebut adalah PPV Pusat Dagangan Dunia Putra WTC Kuala Lumpur, PPV Axiata Arena Bukit Jalil, PPV IDCC Shah Alam dan PPV Soka Gakai Kelang. Semua aktiviti pemberian dos penggalak akan dilakukan melalui janji temu yang diberikan melalui aplikasi MySejahtera atau perkhidmatan pesanan ringkas SMS. 17 kes daripada 122 kes positif Omicron yang masuk ke Malaysia adalah tidak divaksinasi. Jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, 17 individu daripada yang disahkan dijangkiti varian Omicron membabitkan 10 warga negara dan 7 lagi bukan warga negara. Tambah beliau lagi, Kementerian Kesihatan sedang menyiasat rekod pengembara dari luar negara yang tidak mempunyai sejarah vaksinasi sama ada mereka memiliki masalah kesihatan ataupun sebab lain. Negara import kes Omicron tanpa rekod vaksinasi ini ialah dari United Kingdom dengan 4 kes, Nigeria 4, Emirat Arab Bersatu 4 dan masing-masing 1 kes dari Amerika Syarikat, Australia, Ghana, Ireland serta Arab Saudi. Menurut Khairy, siasatan awal KKM mendapati 122 kes positif Omicron selepas masuk ke Malaysia dengan 14% atau 17 kes tiada vaksinasi. Penangguhan sementara kebenaran perjalanan mengerjakan umrah diteruskan untuk tempoh sebulan buka kuasa Sabtu ini. Selain itu, penilaian risiko dalam dan luar negara khususnya di Arab Saudi akan dijalankan dari semasa ke semasa bagi mempertimbangkan pembukaan semula. Jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, perbincangan sepanjang tempoh penangguhan ibadat itu akan turut membabitkan kerjasama Arab Saudi dan konsulat Malaysia di negara terbabit. Sebelum perjalanan umrah kembali dibenarkan, varian Omicron paling banyak dari pengembara yang kembali dari Arab Saudi yang mengerjakan ibadah umrah. Disebabkan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah membuat keputusan untuk menangguhkan sementara ibadah umrah bagi membendung penularan jangkitan COVID-19, terutamanya yang melibatkan varian Omicron. Tambah beliau, KKM bersama kementerian dan agensi berkaitan akan mengemaskini SOP umrah termasuk pengambilan dos penggalak sebagai syarat mengerjakan ibadah itu. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengambil inisiatif menyediakan taswiyah bimbingan rohani kepada jemaah umrah yang sedang menjalani tempoh karantin setelah pulang dari Tanah Suci. Ia sebagai langkah memotivasikan jemaah untuk mengisi masa sepanjang karantin yang akan dijalankan di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM di bawah JAKIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad menerusi perkongsian di laman sosialnya berharap para jemaah yang ditempatkan di situ lebih selesa dan boleh melakukan ibadah dengan baik sekaligus meneruskan ibadah hasil semangat setelah pulang dari Tanah Suci. Katanya lagi, sesi tausiah itu akan disampaikan oleh pegawai-pegawai JAKIM menerusi pembesar suara yang ada pada setiap bilik pada waktu pagi dan malam selama setengah jam setiap sesi. Inisiatif ini diharap dapat memberi manfaat dan memberi suntikan semangat untuk 141 orang jemaah umrah yang sedang menjalani kuarantin di pusat kelolaan tersebut. Baik, seterusnya.
World NTD Day, sembang-sembang denggi akan dianjurkan pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pada pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi bersama panel Dr. Jalaluddin Jalib, Dr. Hau B. Kiau, Dr. Tahira A. Jamal Muhammad dan juga Dr. Alif Adlan Muhammad Tabit. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia menganjurkan MyV Plus I Filter 1.0. Penyertaan secara percuma dan kick-off ini akan berlangsung pada 22 Januari 2022. Tempoh pendaftaran adalah pada 5 hingga 16 Januari 2022. Anda boleh imbas kod QR yang tertera di Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, BKM 2022 Bantuan Keluarga Malaysia 2022 permohonan baru kemaskini maklumat boleh dibuat pada 1 hingga 31 Januari 2022. Anda juga boleh layari laman sesawang bkm.hasil.gov.my seperti yang tertera di kaca TV anda. Baik, seterusnya JAKOA program Quick Win bantuan geran kepada koperasi orang asli tahun 2022. Terbuka kepada semua koperasi orang asli bawah JAKOA, had maksima bantuan geran sehingga RM20,000. Bantuan geran meliputi peralatan ICT, kelengkapan homestay dan juga pelancongan dan juga kelengkapan peruncitan, input pertanian tanaman fertigasi dan juga input penternakan ikan dan ayam kacuk kampung. Maklumat lanjut permohonan dan pakej bantuan geran boleh didapati di laman sesawang rasmi JAKOA, laman media sosial Facebook rasmi JAKOA dan juga pejabat JAKOA daerah. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Januari 2022. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Selangor mengadakan uji bakat artis budaya tari pada 13 hingga 14 Januari 2022 pada hari Khamis dan Jumaat 14 Januari pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Studio Tari JKKN Selangor tingkat 2 di nombor 15 Blok A, Jalan Keluli 7110, Bukit Raja Business Park, Seksyen 7 Shah Alam Selangor. Syarat-syarat adalah warga negara Malaysia, berumur 18 tahun hingga 25 tahun. Kelulusan minimal sijil pelajaran Malaysia SPM. Bagi lelaki, ketinggian sekurang-kurangnya 160 cm, manakala lelaki 165 cm dan juga berat tidak melebihi perempuan 55 kg dan lelaki tidak melebihi 75 kg. Berperwatakan menarik, mempunyai asas tarian. Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi JKKN Selangor 03 55 10 2664. Baik, seterusnya, Jom RFID, faedah bertukar kepada Touch and Go dan juga Go RFID berbanding sistem pembayaran tol sedia ada. Perjalanan yang lebih lancar dan mudah di Plaza Tol dan juga harga tag yang murah, hanya RM35 sahaja. Tambah nilai menerusi Touch and Go Wallet yang lebih selamat, mudah dan pantas secara online dan juga tag RFID tersebut tidak memerlukan bateri. Manakala anda tidak perlu ke pusat tambah nilai dan tiada caj tambahan untuk tambah nilai. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih edisi Jumaat 7 Januari 2022. Ingat, Pastikan Sahih baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.